Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrunillah. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam siri tadabbur surah Yasin, surah 36, berdasarkan kepada buku Al-Quran yang berhikmah. InsyaAllah kita akan menyambung perbincangan kita daripada siri yang lalu, yang mana kita masih lagi mentadabbur ayat 3 daripada surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad, kau benar-benar dari kalangan para rasul. Dalam kuliah yang lalu kita membicarakan turunnya Al-Quran, nuzul Quran. Ya. Jadi nuzul Quran itu jelas pada bulan Ramadan. Maka ada kalangan yang menetapkan tarikh-tarikh tertentu sebagai tarikh untuk menyambut, merayakan nuzul Quran. Ya. Jadi penurunan Al-Quran ini suatu yang sangat besar kepada kita, umat Islam, dan juga kepada seluruh manusia dan alam ini. Itu hebatnya Al-Quran itu. Maka sejarah turunnya Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah. Maka Allah berikan kita satu malam yang disebut Lailatul Qadar atau Malam Qadar. Malahan Malam Qadar ini dijadikan satu surah, iaitulah surah 97, yang menceritakan tentang apa sebenarnya Malam Qadar itu. Jadi ayatnya tak banyak, pendek aja, tetapi nak menjelaskan tentang Malam Qadar itu apa. Maka kita menjadi kebiasaan kepada kita umat Islam menunggu, malah ada orang menyebut mencari-cari Malam Qadar itu. Jadi apakah benar kita perlu mencarinya? Sebenarnya Malam Qadar itu pasti ada, pasti datang, tidak perlu dicari. Itu confirm. Cuma waktunya malam bila daripada bulan Ramadan itu tidak disebutkan. Itulah hikmahnya, kerana Allah menghendaki kita umat Islam ini tidak memilih-milih, tidak mementingkan diri. Mana kita nak cari mana ada Malam Qadar, waktu itu baru nak beramal sebaik-baiknya. Tetapi dengan merahsiakan bilakah malam ini, di hari yang keberapa dari bulan Ramadan jatuhnya Lailatul Qadar ini, tak siapa yang tahu. Hikmahnya supaya kita sentiasa meningkatkan amal kita di sepanjang Ramadan tanpa memilih hari mana. Sungguh pun begitu, ada hadis yang menjelaskan bahawa Nabi menyebut bahawa Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir. Jadi itu satu panduan umum yang sangat membantu. Ya, sekurang-kurang kita sudah mendapat satu petunjuk. Mana di akhir, di penghujung Ramadan itu, di sanalah akan adanya Lailatul Qadar. Hakikatnya, wallahu a'lam. Yang penting, intisari daripada Lailatul Qadar ini ialah nak memahamkan betapa agungnya Al-Quran itu. Maka saat Al-Quran itu diturunkan, diabadikan menjadi satu sejarah. Sejarah yang dipenuhi dengan keberkatan dan kemuliaan. Itulah yang disebut juga di dalam surah Dukhan, surah 44. 5 ayat yang awal. Ya, dari surah Ad-Dukhan yang pernah saya kupas pada sesi yang lalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berkait dengan Al-Quran ini, marilah kita ambil semangat Lailatul Qadar itu untuk
meningkatkan kesedaran kita terhadap Al-Quran. Apakah selama ini kita tidak sedar tentang Al-Quran? Tidak mungkinlah, sebab kita orang yang beriman ini, salah satu rukun iman itu ialah beriman dengan Alkitab. Mana beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Beriman itu bukan sekadar menyatakan aku percaya, aku yakin. Bukan sekadar itu. Iman itu adalah sesuatu yang wajib dibuktikan. Bagaimana nak membuktikan keimanan kita kepada Al-Quran? Jelaslah. Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita disebut sebagai petunjuk. Nah, itu disebut dalam Baqarah ayat 185. Petunjuk kepada seluruh manusia. Dalam Baqarah ayat 2. Allah menyebut Al-Quran itu petunjuk khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Itu sifat Al-Quran. Maka tanggungjawab kita, orang-orang yang beriman ini, ialah mendapatkan petunjuk Al-Quran itu. Selama kita belum dapat petunjuk Al-Quran, dakwaan iman kita kepada Al-Quran hanyalah dakwaan semata-mata. Tak dapat dibuktikan. Sebab Al-Quran itu Allah turun untuk menunjuki kita. Nak tunjuk kepada kita ni, jalan mana yang kita nak lalui. Allah nak jelaskan tentang yang disebut Siratal Mustaqim itu. Jalan lurus itu. Yang itu yang ditunjuki, yang paling utama yang Allah nak tunjukkan kita. Petunjuk Al-Quran itu nak menunjuk kita ke jalan yang lurus itu. Maka sebab itulah kita secara umumnya kita faham apa yang disebut jalan lurus itu, itulah Islam. Itulah cara hidup kita ni. Kita nak pastikan bahawa kita ini sentiasa berada di landasan yang lurus itu. Karena jalan lurus Siratal Mustaqim itulah yang pasti akan membawa kita menemui Allah. Dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah cukup bagi kita Al-Quran itu sekadar kita baca? Baca dalam keadaan kita tidak faham apa yang kita baca. Ini yang kita lakukan. Kebanyakan kita, umat Islam, bukan sahaja kita di Malaysia, tapi di mana-mana kebanyakan. Mereka membaca tetapi mereka tidak faham apa yang mereka baca. Inilah isu besar umat Islam. Sedangkan Al-Quran itu wajib dijadikan petunjuk. Bagaimana nak dapat petunjuk kalau Al-Quran yang kita baca, kita tidak faham isi kandungannya. Jadi segala petunjuk Al-Quran itu kita tak tahu juga sebenarnya. Inilah isu besar. Isu yang kita suka atau tidak suka, kita perlu atasi. Kita perlu perbaiki, perlu kita tingkatkan kesedaran ini. Maka marilah kita tingkatkan kesedaran untuk bertilawah, membaca, faham, kemudian beramal dengan petunjuk Al-Quran itu. Di saat itu barulah terbukti iman kita kepada Al-Quran. Ini kita kena nilailah, tuan-tuan puan-puan, bermuhasabah nilai diri kita. Di mana kedudukan kita dalam konteks Al-Quran ini? Apakah kita benar-benar tak dapat petunjuk Quran? Ini satu isu besar yang kita kena sering tanya kepada diri kita. Apakah aku sudah dapat petunjuk Quran?
Kalau kita rasa kita masih belum dapat lagi, makna kita perlu lebih usaha untuk belajar. Ya, belajar, mengaji lagi. Belajar bukan bermakna hari ini kita melihat ramai orang bila sebut nak belajar Al-Quran, mereka akan fokus tahsinul qiraah, nak memperbaiki bacaan, sebutan itu. Tetapi mereka banyak mengabaikan nak faham Quran itu. Ini isu besar kita. Ya? Dalam kelas-kelas pengajian Quran, banyaknya tahsinul qiraah, nak memperbaiki sebutan kalimah. Tidak salah tuan-tuan perempuan, tapi kita melihat keutamaan. Keutamaan Al-Quran bagi kita ialah nak memaham isi kandungannya. Kerana itulah yang akan membawa kita kepada hudan, petunjuk Allah itu. Petunjuk Al-Quran itu tidak akan dapat selagi kita tidak dapat memahaminya. Memahami makna, memahami maksud, memahami yang tersurat, memahami yang tersirat. Kerana Al-Quran itu suatu kitab ilmu, kitab hikmah yang mengandungi pelbagai maklumat-maklumat penting yang perlu kita tahu. Maklumat Al-Quran yang paling penting untuk kita orang yang beriman ini ialah maklumat tentang al-ghaib, perkara-perkara yang ghaib. Ini melibatkan isu keimanan, isu iman kita. Sebab itu orang-orang yang bertakwa itu disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mana orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib. Jadi hal ghaib yang utama ialah Allah Subhanahu wa taala. Andainya Al-Quran itu tidak menceritakan siapa Allah, apakah nama-nama bagi Allah, apakah sifat-sifat Allah, maka kita tak akan kenal Allah. Kemudian paling penting Allah nak mengingatkan, sebab itu Al-Quran itu sebut sebagai az-zikru, peringatan. Jadi peringatan yang paling penting selain mengenal Allah, beriman kepada Allah, ialah beriman kepada hari akhirat. Kerana apa? Kerana inilah saatnya manusia akan sampai ke destinasi ini, akhirat itu. Tak ada siapa yang dapat melarikan diri daripada akhirat. Orang-orang kafir sendiri yang tak percaya kepada yaumil akhir, mereka sendiri pun akan sampai ke sana. Tidak ada siapa yang dapat melepaskan diri daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas rahmat kasih sayang Allah ini, sebahagian besar isi kandungan Al-Quran ini menceritakan tentang akhirat. Mengingatkan kita tentang hari penting yang mana semua kita akan sampai ke destinasi ini. Dan iman kepada akhirat inilah yang menyebabkan manusia pecah kepada dua golongan. Satu kelompok mereka yang beriman, orang-orang yang beriman. Satu kelompok lagi mereka yang tidak beriman. Itulah golongan kafir. Sebab isu akhirat adalah isu paling besar kepada kita. Kerana apa? Kerana ia adalah akhiran daripada perjalanan kita. Jadi dalam perjalanan jauh kita, yang ni yang saya tulis dalam buku ni, tebal buku ni 500 lebih halaman. Dalam perjalanan jauh kita ini fasa keempat. Itulah fasa hidup semula. Inilah fasa yang sangat penting dan kritikal kepada kita, manusia dan juga jin. Kerana kita akan dihidupkan semula. Dan kehidupan di fasa keempat ini adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan tuan-tuan perempuan. Maka itulah Al-Quran ini sentiasa mengingatkan kita tentang akhirat ini. Kerana itulah matlamat akhir kehidupan kita.
Dan itulah matlamat siratul mustaqim itu. Jalan lurus itu nak membawa kita kepada akhirat dalam keadaan kita selamat. Dalam keadaan kita sejahtera. Dalam keadaan kita diredai Allah. Dan kita juga meredai takdir-takdir Allah yang bakal berlaku kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan perempuan kita, orang-orang yang beriman ini dijamin keselamatan di akhirat. Dan itulah yang menjadi impian dan cita-cita kita. Sekadar dulu, itu dulu kuliah kita insyaAllah. Kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.